leave me for somebody else. Enjoy yourself, enjoy yourself. Enjoy yourself, enjoy yourself. Hi, welcome back to my channel. Nama aku Adan dan sebelah aku ni siapa? Kimi. Okay, sekarang ni benda pertama korang kena buat, korang tekan butang like dulu kat bawah dan juga subscribe. Dan lagi satu apa? Share. So sekarang ni kita orang akan mulakan satu cerita seram ataupun pengalaman seram yang kita orang pernah lalui waktu zaman sekolah ke, zaman bila ke. So sekarang Bukan, kita orang, yang pasti bukan sama purba lah. bukan zaman buku ataupun zaman batu lah. So sekarang kita orang akan mulakan. Asal tiba-tiba bertukar ni? Special. Special ni? Daripada bilik terang tiba-tiba jadi gelap. Ha. So sekarang ni kita akan mulakan cerita seram. So sekarang siapa nak mulakan? Okay lah. Aku rasa kau lah mulakan dulu. Sebab kau paling banyak cerita dengan aku. Macam-macam kisah seram dengan kau. Ya. Okay. Mulakan Okay, dengan kita Adan. orang akan ceritakan cerita seram ni waktu zaman sekolah. Bukan zaman sekolah, zaman college Adan lah. So kita mulakan, kita ambil mood seram dulu. Okay. Cantik juga. Okay, first kali time tu aku belajar. Kau tahu kan aku belajar kat kat college community tu. And then time tu aku duduk rumah sewa dengan kawan-kawan aku. Dalam bilik sewa aku tu ada dalam satu bilik tu ada 3 orang. So dalam rumah tu dia kira 6 orang lah. And then time satu malam tu, okay, aku cerita rumah tu dulu. Keadaan rumah tu, rumah aku tu betul-betul sudah rumah tuan rumah tau. Ha? And then keadaan rumah tu time aku first nak masuk, nak sewa, rumah tu macam agak seram sikit lah dengan dia punya apa tu, keadaan rumah dia, sekeliling rumah dia. Sebab belakang tu hutan, tepi tu hutan juga. Tapi aku cakap kau, biasa rumah tepi hutan ni memang yang orang cakap mana-mana ni pun mesti orang cakap seram lah. Memang seram. Tapi yang paling aku seram lah babi hutan lalu. Kan tu apa. Lepas tu and then lepas dah lama tu aku duduk dalam 2-3 minggu macam tu aku duduk rumah tu. Time tu aku tinggal rumah seorang-seorang. Kawan-kawan aku semua keluar. Lepas tu apa ni, aku duduk dalam bilik aku main handphone. Jadi aku nak tidur, aku dah mengantuk. Sebab selalu aku akan tidur dalam pukul 12 atau pukul 1 ke atas tau, tidur. Ni malam tu tiba-tiba aku macam aku mengantuk gila. Aku tidur lah. Aku tidur. Kalau korang nak tahu, katil aku tu sebelah almari yang dah memang ada kat dalam rumah tu. Sebelah almari yang dah ada ke memang kat dalam rumah lah? Buat takut. Maksudnya bila kau dah sewa tu memang dah ada almari kat dalam almari tu dah memang ada dalam rumah tu. Okey. Lepas tu katil aku tu memang sebelah almari tu aku nak kata almari lama tau macam tu. Lepas tu atas kepala aku ada tingkap. Satu tingkap tu melopong. Betul-betul yang melopong tu atas kepala aku. Kalau atas sekali aku tak kisah. Aku kalau banyak-banyak, kalau nak tidur tingkap mesti aku kena tutup. Habis ni tingkap tu dah melopong. Aku macam aduh, tak Belah apalah. seram ni. Ni yang seram. Aku buat tak tahu. Aku tidur je lah. Sebab aku dah mengantuk. Aku tak fikir apa. Aku tak fikir pasal apa-apa. Jadi aku nak tidur. Aku dah tidur. Jadi aku macam tersadar. Kat almari yang aku cakap usang tu, macam ada benda bercakap. Faham tak? Dia Okay, aku cakap-cakap. dapat rasa. Mesti rasa macam menggigil-gigil. Ni Memang. confirm jenis masuk dalam selimut ni. Tak, aku pergi saat aku duduk rumah sewa tu. Aku cuma bawa baju aku. Baju je lah. Baju aku je aku bawa. Aku tak ada bawa bantal, aku tak ada bawa selimut, semua tak ada bawa. Seluar bawa kan? Memanglah dah aku bawa baju. Lepas tu dah tu kembali balik pada yang cakap tu kan. Aku macam, aku dah takut. Yelah, tepi telinga aku memang aku macam aku terkaku sekejap. Jadi aku terus bangun, aku keluar pergi ruang tamu. Jadi aku buka TV. Aku nak hilangkan takut kan. Hilangkan takut, aku buka TV. Jadi aku rasa macam, aduh apa sebelum rumah aku naik ni, aku duduk kat ruang tamu kan. Sebelum rumah aku naik. Jadi dah tu aku tengah cerita, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Ketuk pintu. Orang kalau ketuk pintu ni, kalau buka pintu mesti tak ada orang kat luar. Lepas tu dia ketuk pintu bukan nak bagi salam. Dan sekali aku buka pintu siapa? Jiran sebelah. Yang satu baris dengan aku yang sewa tu. Tapi jiran sebelah kau memang putus steam lah. Tu lah masalahnya, aku ingat benda tu. Dah dia tak bagi salam, aku pun terkejut dia, takut. Jadi dia kata, aku datang ni yang jiran sebelah tu. Aku datang ni aku nak pinjam CD. Aku
Aku bagi, ada masuk dia pilih CD. Jadi aku cakap, selamat aku ada orang kan. Aku ingat dia nak tengok CD tu kat rumah aku. Rupanya dia belek-belek CD tu. Jadi dia bawa balik. Dia pergi rumah sebelah lah, rumah dia. Cakap, aduh aku dah mula takut tau. So aku macam, tak apa, mampus lah sama benda tu. Aku dah malas nak layan tau. Jadi aku dah habis tengok TV, aku tutup TV. Aku masuk tidur. Time aku tersadar, aku teringat tu dalam pukul 1 lebih kot. Dan 1 lebih nak dekat pukul 2 aku tersadar. Rumah aku tu belum, kawan aku semua belum balik lagi. Lepas tu aku masuk bilik aku balik, bilik yang tadi tu. Aku masuk, aku tidur macam biasa. Aku dah tak nak fikir benda tu. Aku baca apa surah yang aku dapat. Lepas tu aku tidur. Aku tidur. And then dalam pukul berapa lah, dalam pukul 4 4.30 macam tu, aku tersadar balik. Aku tersadar, aku tidur yang apa, bukan melintang apa, tidur tegak tau, bukan menyerong. Aku harap kau faham lah, tidur menegak tu macam mana, bukan menyerong ke tepi, ke kiri, ke kanan, ke Okay, bukan. anda cubalah faham macam ni. Lepas tu aku buka mata, aku tidur dalam gelap tau. Time tu aku tersentak, aku rasa aku tersentak. Jadi katil yang aku tidur tu 2 tingkat. Aku buka je mata, jadi ada benda warna putih lompat daripada tingkat atas tu, lompat kat katil aku. Serius lah. Ya, warna putih. Tapi aku tak nampak sama ada tu Kak P ataupun Sok Bunjut. Faham kan? Bonyot kau terbang Tapi dia lompat. Dia lompat. Aku tidur macam, contoh ni badan aku. Ni kepala lah. Jadi ni katil atas. Dia lompat puk kat aku. Lepas tu dia terus lompat keluar pintu bilik aku. Lepas tu aku terus terbangun. Aku terbangun. Jadi macam, Tak kau. Lepas tu aku dah macam, bodoh lah, kenapa kan? Memang time tu aku seram gila. Jadi aku macam nak bangun tak nak bangun tak nak pada katil tu. Jadi aku bunyi gini ni. Buka je lah buka lampu. Aku buka lampu. Aku keluar. Kawan-kawan aku semua belum balik. Lagilah aku macam aku takut gila. Kau pula seorang kat dalam tu. Aku macam aduh, kenapa ni korang tak balik lagi? Ditemani apa, amari yang dah lama Itu ditinggalkan dia tu. masalahnya. Dah lepas tu aku macam, aku dah takut balik. Aku dah takut. Jadi aku biarkan lampu tu terbuka, aku tidur dalam terang. Tu je lah kisah aku. Tapi tu benda yang aku tak boleh nak lupa lah. Dengan tingkap kat atas, dengan almari besar, aku memang, aduh kenapa aku dapat gubang macam ni. Tapi apa yang saya nak cakap pasal cerita adat kan, yang saya tak boleh kisah dia yang jiran sebelah pergi ketuk pintu. Yang tu benda paling spoil, aku dah takut. Tapi saya nak nasihat sikit lah, jiran-jiran yang korang-korang ni tolong nasihat, bagi salam ke. Ni tak ada 2-3 pagi ketuk pintu, tak terkejut orang. Dah lepas kena almari kena cakap, memang aku takut lah. Lepas tu dah datang minta CD. Nak aku maki je. Oh, datang teman-teman yang minta CD. Sebab budak-budak rumah aku tu, diorang selalu beli CD tau, cerita-cerita yang baru keluar tu. So rumah kita orang tak ada siaran kan. So ada DVD player tu. So diorang beli je lah CD. So rumah sebelah minta. Dia minta dia nak tengok, nak pinjam. Cakap aduh, dah aku tinggal seorang. Itu je lah pengalaman seram aku. Dan dah habis. Cerita sampai kat situ, sebenarnya ada lagi sambungan. So sekarang kita bagi Kimi cerita dulu apa yang dia pernah lalui dalam hidup dia, kisah seram apa. Dan sekarang ni kau cerita. Okay, ni giliran aku pula lah cerita. Cerita aku nak kata seram pun tak adalah seram macam adannya. Macam biasa-biasa lah. Okay, aku seorang maintenance di, kalau orang-orang Melaka tahulah dah ada malam. Kalau shift malam je, Si malam mesti seram. shift malam mesti seram. Sebab dah tak ada orang kan. Korang bayangkan, biasa kalau korang mall nak tutup je, mesti korang dah keluar kan. Tapi bila korang dah keluar, yang duduk dalam saya seorang je lah. Asal kau bingung? Seram lah gila. Dah semua orang keluar, tiba-tiba kau seorang yang bekerja waktu malam dalam itulah. mall. Besar, kalau kecil tak apa mall tu. Tu kadang biasalah shift kalau malam sebab tak apa sangat kan. Tapi kalau malam kita orang akan buat projek apa-apa. Tapi yang saya nak cerita bukan nak cerita pasal projek apa. Aku nak cerita pasal seram ni kat mana. Kat mana seram ni? Kena cari. Kita kena cari. Okay, cerita seram yang pertama, setiap kali aku ronda, biasa kalau ni aku akan member aku akan panggil, contact aku, suruh pergi satu tempat kan. Aku akan pergi lah.
dalam keadaan macam tu aku akan lalu lorong yang banyak gelap sebab setiap kalau malam lampu mesti off punya kan. Okay, aku lalu, setiap kali aku lalu mesti ada kadang-kadang ada bunyi. Setiap kali bulu rema mesti akan naik je lah lalu situ. Tapi aku berani-berani diri aku buat tak tahu je lah. Jalan je, jalan. Tak boleh. Jalan je. Lepas tu sekejap lagi aku dengar satu suara. Suara apa tu? Suara tu dia macam memanggil. Sini, sini. Lebih kurang lah. Sini, sini. Kadang-kadang aku pun rasa macam panik. Orang kalau orang panggil panik kan, terkejut lah apa-apa kan. So aku dengan ni, kalau kita jumpa ke apa sesuatu tu kan, kita kalau boleh janganlah tegur kan. Diam je. So aku jalan je. Aku buat macam biasa, buat tak tahu. Lepas tu bila aku sampai kat mirror aku tu, aku pun buat tak tahu kan nak cerita pun. Aku risau. Yelah macam kita dah kena macam aku nak cerita tak nak. Macam dah tengah mom kan. Itulah. Okay, yang ni belum cerita dekat belakang. Kalau korang perasan kan, dekat lorong yang naik parking motor belakang tu, nak naik karaoke lah. parking kat karaoke tu, belah sana hujung tu korang akan nampak satu tempat nak naik parking kereta. Sekarang kat dataran kan buat parking kereta ni atas kan. Belah situ ada satu lorong, kat belakang tu ada Macam mesin besar kan. Kalau tak silap aku kan tempat naik kereta atas, tepi tu ada satu macam mesin, banyak mesin. dekat bawah ni. Jadi dekat bawah-bawah. Yang paling ramai kawan-kawan aku cakap lah, dekat situ satu-satunya tempat yang paling seram. Setiap kali kalau aku contoh, kalau tiba-tiba breakout ke ataupun air tiba-tiba habis kan, biasanya tiap malam macam tu lah, aku kena pergi reset balik, kena betulkan balik benda tu. Aku akan lalu juga jalan yang cerita ni, yang sempit, gelap, tepi air. Maksudnya tepi kolam. Kalau korang tahu, kalau jalan belakang tu ada satu kolam yang tempat kapal kereta kan. Apa benda aku tak ingat, tapi ada kapal kat situ. Yang kapal dia buat teater tu. Dekat situ ada kolam. So kat situ aku kadang nak kata benda tu pun risau juga. Satu lagi aku takut benda-benda yang binatang. Sebab memang aku pernah jumpa biawak ada. Biawak? Jumpa ada. Tapi bukan babi. Nasib baik bukan babi lah. So aku lalu je lah jalan tu. Bila aku nak reset, setiap kali aku lalu situ, mesti aku akan rasa lain macam. Aku rasa macam ada benda yang pandang aku. Macam CCTV. CCTV. Setiap kali aku lalu, dia macam aku benda tu dapat ada rasa tau. Tapi aku tak dapat ni. Tak dapat tengok Benda aku dah rasa lain macam tu, aku jalan je lah. Sebab dah risau lah. Aku buat tahu benda pun kalau tak reset kan kena ni pula dengan bos kan. So aku pergi jalan kat situ. Dekat depan pintu ada satu bilik meter. Kita orang panggil M2, meter 2. Dekat situ kita orang akan buat dekat situ ada banyak orang panggil elektrik punya ni lah. Kalau perasan dekat rumah kan ada tempat kotak tu kan. Rumah elektrik kan? Bukan, dia macam tempat switch utama macam tu lah. Yelah. Rumah elektrik kan? Lebih kurang lah. Tapi meter lah, orang panggil meter. Jadi dekat dalam tu ada satu MCB ataupun LCB kat dalam tu. Aku akan reset apa hal jadi, aku akan reset kat dalam tu. So dekat situ lah tempat yang paling seram lah. Bila aku masuk dekat dalam bilik tu, bilik tu mesti akan ada air. Air tu datang mana-mana? Air tu dia nak ikutkan, aku tak tahu dia datang dari mana. Tapi aku rasa dia datang daripada kolam ataupun air yang longkang tu overflow. Maybe dia termasuk dalam bilik tu. Dia termasuk dalam bilik. Tapi berhati-hati sikit lah aku dalam tu sebab aku bekerja dengan elektrik ke kan. Lagi buat pijak kena elektrik mati. Bawah ada air. Bawah ada air? Betul lah.
So aku pergi reset kat dalam tu. Pergi reset, lepas tu aku keluar balik. Setiap kali kalau aku buka pintu, mesti pintu dah aku tutup. Dah boom. Tiba-tiba. Mesti macam tu. Pintu Aku pun tak tahu. Rasa kadang-kadang tak jadi macam tu. Bila kau buka kau tutup, dah. Kalau Dia akan tutup sendiri. Kalau Kadang kau buka dia, biar okey je. Lepas tu bila kau dah masuk dalam, demuk, dia tutup. aku rasa kau tak bagi salam. Tapi ibu aku cakap, mak aku cakap kalau nak masuk mana-mana ke Bagi salam salam kan. lah. Kadang aku nak masuk bilik meter pun, kadang-kadang aku bagi salam. Sebab kadang aku duduk kat dalam bilik meter, kalau maintenance kan ada busy ke apa kan, nak pergi check meter, kita orang akan masuk bilik meter, nak check, nak setiap bulan kita orang akan ambil reading tau. Kita orang masuk, bila pintu dah tutup, kadang ada bilik meter yang kita orang tak pasang lampu. Gelap tu. Habis lah kau Itu tengok. member aku pun, member kita lah, ada seorang ni pun dia cerita pun pernah jumpa. Hakim. Oh, Hakim. Dia kan pernah cerita kita dulu. Oh, yang dia kerja sekejap je kan kat elemen. Macam aku punya pengalaman lain pula. Member aku pernah cerita kat aku, masa dia pergi setiap hari kita orang kat on lampu, off lampu. Masa kita ada, aku dalam empat tingkat yang kita orang akan on atau off lampu. Kita orang kena masuk dekat satu bilik tu, dia macam bilik yang kosong tau, tapi besar. Kira load kedai yang Belum siap lagi lah. belum siap. Kalau perasan kau kena benda tutup dengan satu papan kan. Ada dia. Kau kena masuk ke dalam tu. Biasanya kalau aku masuk situ seorang-seorang, sebab L5 punya shift seorang-seorang je. Si seorang-seorang dia macam tu bapak lah. geram. So aku pun setiap hari pun kena hadap macam tu lah. So kau tiap hari lah ada benda yang sama, benda yang sama. Aku masuk je bilik tu, sama juga dekat dalam bilik meter tu. Aku masuk berdebak bunyi lagi pintu. Aku sebenarnya ikut kau pada dataran. tu Pakai liman dia ikut kau dia. Aduh. Tapi memang aku pernah cerita kat aku yang dekat tingkat yang Bezenite aku cakap yang setengah tu kan. Yang setengah tu satu tempat yang kosong tau, yang kontraktor tengah tinggalkan kerja. Yang kalau kau tak silap boleh nampak pada jalan kan. Macam Macam kalau kita duduk kat luar bangunan macam kira jauh sikit lah. Macam kita duduk kat atas jambatan Selat, Masjid Selat. Kita kan boleh nampak kat atas bangunan yang ada satu kosong. okay. Macam tu lah. Tapi situ tempat yang kontraktor tinggalkan macam belum siap lagi lah. Macam lampu-lampu, macam kalau korang tengok rumah yang belum siap, macam tu lah. Kita orang masuk time tu member aku ada cerita kat aku. Dia cakap time dia tengah nak off lampu, time dia off lampu, dia lalu sekejap lagi ada pula dia cakap lembaga putih lalu kat belakang dia. Geram Dia toleh belakang. Dia cakap tak ada, tapi dia cakap dia nampak benda yang lalu macam berselisih macam ni. Oh, macam terlanggar sikit lah. Aku cakap ke security yang lalu belakang kau. Takkan security kat situ, dia cakap. Tapi aku cakap mungkin dah tak apa. Aku cakap kat dia, kita fikir logik je lah. Kita fikir dia lain je, kita cakap security yang lalu kat situ. Yang tu member aku pula, ada seorang ni chargeman aku punya boss jugalah. Dia cerita kat aku tempat yang aku selalu ambil reading setiap hari, level 1, tingkat 1 pun kosong. Tempat tu memang tak ada orang. Kalau nak ada orang jerit pun aku tak tahu siapa. Kadang-kadang aku pernah dengar juga orang lalu. Lepas tu yang aku punya bos cakap, dia nasihat kat aku, kalau pergi dekat level 1 baca-baca sikit lah. Sebab dulu dia pernah nampak seorang budak dengan mak dia. Dulu rumah aku naik. Mak dengan budak tu akan berlari. Biasa kalau cerita kalau nampak budak mesti kita ikut, lepas tu pergi kat mana-mana kan. Macam tu lah dia cerita kat aku. So aku pun diserang sejuk. Kadang aku turun kat bawah tu pun aku tengok pun dah memang gelap. Sebab masa PKP itu aku seorang, aku terbayang dia cakap tu. Kadang-kadang aku ternampak. Aku pun time tu aku buat
aku terubat kecil laju-laju lah, apa lagi. So time tu juga aku terus terus aku naik kat office aku lah. Bapak seram. Itu memang seram. Tak boleh bayang tu kalau mak dengan budak. Lagi satu yang level 4 pula. Level 4 tu office kita orang kat Element tu. Office kita orang dekat Element tu dia banyak kosong lah sebab pekerja belum start lagi lah. Dekat dalam office tu pula ada satu patung, orang panggil bukan patung Buddha apa. Patung yang dia ada kucing 3 kepala tu. Apa kat situ ada 3 kepala punya patung. Patung apa aku tak tahu. Aku pun tak tahu lah nama patung tu apa, tapi kadang orang buat sembahyang kan tu. Bila aku masuk dekat dalam tu, sekejap lagi kadang rasa lain lah. Ya. Kadang-kadang dekat kursi kat belakang belakang meja tu kan, kadang-kadang aku akan rasa macam ada benda yang lalu kat belakang tu. Kadang ada kursi yang bergerak. Dan macam cerita apa lah Mak Saleh tu. Dia buat kerja kau ni tiba-tiba dia. Itu aku faham. Setiap kali kalau aku duduk, biasa kalau aku tak akan duduk dekat ni punya lah, dekat office level 4 tu lah. Biasa level 4 tu memang orang kata keras jugalah. Selalu aku akan duduk dekat level 3 office maintenance kita orang. So kalau aku duduk seorang kat situ, kadang ada bunyi macam-macam jugalah. Kau tahu orang bunyi apa? Kadang ada bunyi orang jerit, kadang ada orang bunyi ni, ada ketuk pintu, ada orang tolak pintu. Pintu ni ada orang tolak. So aku buat tak tahu je lah. Aku duduk dekat office, aku buat tahu, aku tengoklah YouTube apa kan. So kadang aku dengar juga tapak kaki yang lalu kiri kanan. Aku fikir juga siapa yang lalu. Ya ada aku seorang je. Aku seorang je kat situ. Bergurau pula. Dia ajak kau main kerja aku tadi. Dia dah ajak aku main kerja-kerja pun. So itulah kisah Daripada aku. Yang ni rumah yang sama juga aku pernah lalui. Tapi rumah yang sama lagi. Rumah yang sama. Time tu aku, yang ni kawan-kawan aku semua ada. Cerita ni kawan-kawan aku semua ada. Time tu aku tidur. Aku tidur lah. Tapi budak-budak rumah aku tu diorang tak tidur, diorang jenis lepak lah. Tapi lepak diorang kat dalam rumah tu, diorang main gitar semua. And then time tu aku tidur. Okay, aku cerita balik. Dalam rumah aku tu, nak pergi ke dapur ada pintu. Kalau pergi dapur ada pintu, nak keluar pada rumah belakang tu pun ada pintu. So pintu yang aku tu, pintu dapur tu, kat dapur aku tu ada satu cermin besar. Lepas tu dia menyandar ke dinding. So pintu cermin tu dia menghadap pintu. Sebab budak-budak rumah aku kalau tidur dia akan tutup pintu dapur tu. Kira kalau tak tidur lagi ke, pintu tu terbuka je. Kira bila cermin pintu tu terbuka, cermin tu secara otomatik dia pancar kat depan lah. Depan macam kat belakang tu semak kan. Tak, bukan. Yang tu luar rumah. Yang ni aku cerita dalam rumah. Okey. Kat dapur aku. Dapur aku tu ada pintu. Bukan pintu dapur untuk keluar pergi kat semak tu. Dalam rumah tu nak pergi ke dapur ada pintu. Banyak pintu rumah kau. Itulah. Lepas tu kalau macam tu kau buka pintu tu, kau akan nampak cermin dulu. Cermin tu besar. And then malam tu aku tak tahulah, yang aku dah tidur kan. Aku tak tahulah kalau budak-budak rumah aku tu dia tutup pintu dapur tu ke apa. Lepas tu aku memang tidur. Jadi aku tersadar dalam pukul 2 macam tu, aku dengar budak-budak ni bising. Dia tengah main gitar, tengah tengok movie gelak-gelak. Lepas tu aku bangun, aku nak pergi toilet. Aku pergi toilet, aku buka pintu tu. Aku memang tak fikir apa aku nak kencing dan tu kan. Aku tolak je pintu, aku tahu apa benda berlaku. Cermin yang besar yang menyandar tu jatuh kat lantai bersepah. Maknanya dia berkecai lah. Kira dia jatuh macam begini ke? Aku tak tahu dia jatuh macam mana, tapi aku buka pintu dah bersepai. Dia dah berpecah-pecah tau. Sebab time aku buka pintu aku cakap apa misteri tu. Sebab time aku bangun aku nak pergi toilet tu, aku kan tak pakai spek kan. So aku tak adalah nampak sangat. Lepas tu aku buka pintu, aku nampak macam ada kelauan tau. Yelah cermin kan macam cahaya kan. Dia macam yang tu. Jadi aku cakap apa benda ni. Aku buka, tengok yang kaca besar tu boleh jatuh pecah. Yang peliknya, bila aku macam apa cermin ni pecah kan. Aku tanya budak-budak rumah tu, cakap asal cermin dapur ni boleh pecah. Diorang semua terkejut.
Yang peliknya, sebab benda bising tu, kalau bising, cermin jatuh kan bising kan, bunyi dia pecah tu. Yang peliknya budak-budak rumah aku tu boleh tak dengar. Dia kata, kita orang dah lama kat ruang tamu ni. Pada Satu bunyi pun tak ada bunyi. Tak dengar. Tak dengar bunyi apa-apa lah. jatuh. Serius. Lepas tu budak-budak rumah aku cakap, kau tadi kan tidur, so kita orang bising. Memang tak ada apa benda jatuh le. Tak ada dengar apa-apa jatuh pun. Jadi kita orang macam, wah dah pelik tau. Jadi aku macam, tak apalah, aku malas nak panjangkan cerita. Aku ambil sapu, aku sapu lah, sapu kasih tu. Tapi aku tak terus buang, aku letak dulu kat dapur. Aku sapu, letak dalam penyedok kan. Aku letak tepi, aku pergi tanda. Lepas tu jadi diorang, dah aku nak tidur. Semua nak tidur tau. Tidur. Semua dah apa? Dah terkejut lah. Dah terkejut. Yelah. Dah risau lah terus masuk tidur. Awal tidur tu. Betul dia. Yelah sebab kita tengah bising-bising, kalau benda jatuh pun kita boleh dengar. Tapi ni dah cermin tu besar, takkan boleh tak dengar kan. Jadi pun boleh bersepai kat atas lantai tu. So aku keluar tu, jadi diorang kata, dah aku nak tidur. Yang tak boleh belah aku pun takut, aku tidur dengan diorang kat ruang tamu. Berpeluk lah ni. Tak ada dah berpeluk. Ya ke? Aku tidur kat ruang tamu dengan diorang, dengan lampu semua terbuka. Asal aku tidur je. Lepas tu dah pagi besok tu dia macam tanya apa sebab aku cakap, dah biar, maybe aku potong lah, cakap maybe kucing kot. Padahal rumah aku tu memang tak ada lubang pun kalau kucing nak masuk. Kucing ke tikus kalau nak masuk pun memang tak ada lubang kan. Cakap aku matikan ayam, cakap maybe kucing kot masuk. Kucing makcik yang tuan rumah kita tu, sebab makcik tu ada beli kucing, tapi kucing dia tu dah sangka. So aku cakap maybe kucing dia terlepas lah tu. Situ dah cerita aku, yang cerita seram yang aku kongsikan dengan Kimi. Kita orang boleh kongsikan kat korang. And then kalau ada korang lagi nak cerita lagi ke, korang nak suruh kita orang buat lagi video apa-apa yang korang nak, yang terlintas kat fikiran korang boleh komen dekat bawah ni. So sekarang ni aku nak buat magic. Ada magic lagi? Sekejap, tak ada pula. Sabarlah. Lagi sekali kan dia kembali balik warna putih. Yeay. So seram tak cerita kita orang tadi yang kita orang kongsi kan? So kalau korang rasa tak seram, tak adalah, sebab apa yang kita orang lalui, kita orang kongsi kat korang. Apa yang korang lalui, kalau korang nak komen kat bawah tu, cantik juga. korang, Boleh lah kita orang tengokkan sikit. Ke korang nak kongsikan, lepas tu nak suruh kita orang cerita balik pun boleh, kita orang boleh kongsikan. Tapi tolong jagakan sendiri kan, jangan ketuk pintu rumah orang malam-malam. Jangan datang rumah malam-malam nak minta CD. Aku lepuk nanti. Tolong jangan minta CD malam-malam. So jangan lupa korang tekan butang apa tadi? Like, share dan Subscribe. so jumpa the next time. Okay, bye bye. Peace yo.